Pada permulaan filem kita melihat sebuah kereta penuh dengan 6 orang rakan mengalami tayar pecah. Di tengah jalan, kereta itu bergoyang tinggi kelajuan menyebabkan hentakan kepala untuk salah seorang wanita. Kumpulan kawan ini terdiri daripada 3 wanita dan 3 lelaki. Wanita berbaju merah jambu itu ialah Sarah, yang berjaket hijau ialah Karen, dan yang memukul kepalanya ialah Jody. Untuk lelaki, ia terdiri daripada seorang lelaki berbaju biru, Jeff, seorang lelaki berbaju kelabu Todd, dan rakannya berbaju putih, Eric. Intinya ialah mereka semua nak pergi birthday adik Jody yang akan diraihkan di sebuah pekan terpencil. Sangat jauh sehingga bilangan kereta yang lalu melalui laluan ini dalam masa sebulan boleh dikira. Pada mulanya semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang mencurigakan semua. Todd sebagai pemilik kereta bercadang untuk menggantikan kereta tersebut tayar dengan tayar ganti. Tambahan pula, mereka mempunyai 3 lelaki yang sudah tentu ia bukan perkara yang rumit. Dalam keadaan begini pun Sarah tetap nak ambil selfie untuk menyiarkan status di media sosialnya. Namun, kerana lokasi yang jauh, mendapatkan isyarat yang betul agak mencabar. Kerana ingin tahu, Karen berjalan di sebaliknya jalan sejauh 3 meter dan isyaratnya betul dikesan pada ketika itu. Jody dan Karen berlindung belakang kereta beberapa minit kemudian kerana cuaca telah menjadi terlalu panas. Eric, sebaliknya, mahu terkencing dan terus ke semak. Todd, pemilik kereta itu, terlalu sibuk dengan Sarah dan biarkan Jeff menukar tayar sendiri. Jeff, siapa tidak lama kemudian berjaya menukar tayar kereta, adalah terhalang oleh kedudukan yang sedikit menuruni bukit dan membuat tayar keretanya bergolek. Semasa dia mengambil tayar, Jeff secara tidak sengaja melihat peluru di tengah-tengah jalan itu. Sebaliknya, rakan-rakannya sibuk berbual-bual dan seorang lagi berasa lega untuk kencing. Di tengah-tengah perbualan, Todd perasan tayar keretanya bergolek dan mengejarnya ke jalan raya. Pada masa yang sama Sarah berhasrat untuk melihat keadaan tayar yang telah ditukar oleh Jeff. Tetapi dia segera terkejut apabila dia melihat Jeff telah meninggal dunia dengan mengerikan. Dia begitu terkejut bahawa dia berdiam diri tanpa berkata apa-apa. Todd yang mengambil tayar itu masih tidak menyedarinya ada yang tidak kena di sini. Malangnya, dalam seperti itu dalam masa yang singkat, Sarah terkena tembakan entah dari mana. Karen dan Jody juga masih tidak menyedarinya mereka sedang dikejar oleh ancaman. Pada ketika itu, bola mata Sarah telah ditembusi oleh peluru, dan pada ketika itu juga dia terkena pukulan lain. Dari situ, Karen melihat keadaan sekelilingnya dan dia tidak tahu dari mana datangnya peluru itu. Tanpa berlengah, dia segera menjerit dan menyuruh kawan-kawannya berlindung di belakang kereta. Todd yang masih tidak sedar, tidak berjaga-jaga dan waspada tembakan di bahu kirinya. Sementara itu, Eric yang melakukannya tidak sempat mendekati kereta terpaksa mengambil tutup di sebalik batang pokok. Mereka sedang ditembak tanpa henti dan hanya boleh berlindung di belakang kereta itu. Tiada siapa menjangkakan saat tayar pecah akan bertukar menjadi bencana. Ia adalah jelas bahawa tayar pecah disebabkan oleh perangkap yang dipasang oleh penembak. Sejam kemudian, mereka mula keliru perangkap. Karen yang merupakan anak kepada, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Tentera keluarga beranggapan bahawa penembak telah menggunakan air penyenyap untuk mengekalkan tembakannya daripada bunyi yang kuat. Di samping itu, peluru yang tidak dapat menembusi kereta itu menunjukkan kedudukan orang itu agak jauh dari kedudukan mereka. Todd kiri bahu telah ditembak menyebabkan dia lemah dan tidak boleh banyak bergerak. Lebih teruk lagi, Eric hanya boleh tinggal di belakang batang pokok dan berharap untuk keajaiban. Kalau difikirkan, tayar yang Jeff diganti sebenarnya sudah dipasang. Dan apa yang mereka perlu lakukan ialah mengetatkan bolt. Tetapi tidak mungkin untuk melakukannya, mereka terpaksa melakukannya cari rancangan lain untuk keluar dari sini hidup-hidup. Tidak lama selepas itu, Karen berkata sebaliknya arah yang sejauh 3 meter, dia masih mendapat isyarat pada telefon bimbitnya pada kedudukan itu. Kemudian, Todd yang cuba menghulurkan tangannya adalah segera diberikan sebatang oleh Jody dari poketnya. Sebelum itu, Karen juga menyediakan pembantu Google untuk segera menghubungi 911 jika terdapat isyarat. Tanpa berlengah, Todd segera menunjuk telefon dan mendapat isyarat. Malangnya, seketika Karen hanya menjerit memanggil 911, sel itu telefon ditembak oleh psikopat jarak jauh itu.
Cara kedua, Todd merancang untuk membuat gear kereta menjadi neutral, supaya kereta boleh ditolak ke belakang ke kedudukan yang mendapat isyarat. Mereka menubuhkan informasi di mana Jody bersiap sedia di hadapan kedudukan untuk merekodkan sumber tangkapan, manakala Karen berada di belakang sambil memegang burung sawah palsu. Todd akan cuba membuka pintu kereta dan mengalihkan gear menjadi neutral. Pada masa itu, orang-orangan sawah ditembak, kemudian Todd masuk ke dalam kereta sambil cuba melampirkan kunci. Tetapi kerana menjadi menembak secara berterusan, dia perlu bersembunyi dahulu dan tidak mempunyai masa untuk menukar gear kepada neutral. Berita baiknya ialah Jody dapat menjejakinya sumber tembakan, dan didapati bahawa lelaki bersenjata itu bersembunyi di sebatang pokok. Ia adalah jelas bahawa seseorang dengan penembak tepat sedang bersembunyi di dalam pokok itu. Apa yang orang ini maksudkan juga tidak jelas, tetapi apa jelas dia sudah berada di pokok itu sudah tentu untuk sudah lama. Kemudian, Todd yang masih tidak mampu untuk menukar gear kepada neutral cuba mencari kelengkapan keselamatan. Nasib baik dia nampak kotak peralatannya di belakang kereta, dan pada masa itu dia berada berazam untuk mengambil kotak itu. Todd yang berjaya dapatkan kotak alat segera buat penutup besi sebagai pelindung tangan. Sebaliknya, Eric boleh hanya pasrah dan tidak tahu rancangannya. Berita baiknya ialah Jody dapat menjejakinya sumber tembakan, dan didapati bahawa lelaki bersenjata itu bersembunyi di sebatang pokok. Ia adalah jelas bahawa seseorang dengan penembak tepat sedang bersembunyi di dalam pokok itu. Apa yang orang ini maksudkan juga tidak jelas, tetapi apa jelas dia sudah berada di pokok itu sudah tentu untuk sudah lama. Kemudian, Todd yang masih tidak mampu untuk menukar gear kepada neutral cuba mencari kelengkapan keselamatan. Nasib baik dia nampak kotak peralatannya di belakang kereta, dan pada masa itu dia berada berazam untuk mengambil kotak itu. Todd yang berjaya dapatkan kotak alat segera buat penutup besi sebagai pelindung tangan. Sebaliknya, Eric boleh hanya pasrah dan tidak tahu rancangannya. Berita baiknya ialah Jody dapat menjejakinya sumber tembakan, dan didapati bahawa lelaki bersenjata itu bersembunyi di sebatang pokok. Ia adalah jelas bahawa seseorang dengan penembak tepat sedang bersembunyi di dalam pokok itu. Apa yang orang ini maksudkan juga tidak jelas, tetapi apa jelas dia sudah berada di pokok itu sudah tentu untuk sudah lama. Kemudian, Todd yang masih tidak mampu untuk menukar gear kepada neutral cuba mencari kelengkapan keselamatan. Nasib baik dia nampak kotak peralatannya di belakang kereta, dan pada masa itu dia berada berazam untuk mengambil kotak itu. Todd yang berjaya dapatkan kotak alat segera buat penutup besi sebagai pelindung tangan. Sebaliknya, Eric boleh hanya pasrah dan tidak tahu rancangan kawan-kawannya. Selepas itu, Todd yang telah meletakkan perisai di tangannya segera memerintahkan Karen dan Jody untuk mengambil jawatan. Dalam masa yang singkat, Todd segera masuk ke dalam kereta dan berjaya tetapkan gear kereta kepada neutral. Malangnya dia telah terkena tembakan di tangan. Kemudian kereta itu bergerak turun bukit segera. Karen dan Jody tidak boleh berbuat banyak tapi tetap cuba sedaya upaya untuk pegang kereta. Sukar untuk memegang kereta itu menyebabkan George cengkaman dilepaskan dan membuatkan dia melantun sehingga dia meninggalkan kereta. Akhirnya, tayar kereta yang tidak diikat terus ditembak dan dibuat kereta berhenti. Pada ketika itu, Karen menyedarinya inilah masa yang sesuai untuk Jody lari dari situ, kerana penembak sedang memuatkan semula pelurunya. Pada masa yang sama, Eric cuba melarikan diri darinya kedudukan tetapi dia ditembak sebelum Jody. Nah, sebagai akibatnya, Eric tidak dapat pergi ke tempat lain dengan keadaan kakinya yang telah ditembak pada mereka berdua. Dengan syarat sedemikian, Eric sepatutnya ditembak mati. Bagaimanapun penembak sengaja membiarkan Eric menderita sehingga berdarah. Sejam kemudian, Todd melihat sebotol air masih tertinggal di kerusi kereta. Walaupun mereka semua dahaga, mereka cuba berkongsi sebanyak mungkin dalam situasi sukar seperti itu. Eric yang baru hendak menegur ditembak di tangan dan lebih menderita. Malah, psikopat jarak jauh itu adalah juga manusia yang berasa dahaga atau lapar. Kerana dia tidak boleh pergi ke tempat lain, Jody yang terdesak untuk kencing tiada pilihan lain selain menjadi di sebelah Karen.
Kemudian, Todd yang melihat teman wanitanya badan dimakan burung gagak tidak dapat menerimanya, dia bertekad untuk berjalan ke arah Sarah yang telah meninggal dunia di tengah jalan. Tetapi yang menghairankan, penembak misteri tidak menembak Todd. Malah, Todd masih sempat mencium kekasihnya dan memegang tangannya. Sebaliknya, Eric yang sudah mati melihat seekor serigala menghampirinya. Kalau macam ni, Eric segera menyerah diri kerana serigala akan memakan dirinya hidup-hidup. Sementara itu, Todd yang mencabar penembak secara tidak sengaja ternampak sebuah kereta yang lalu dari sebuah jarak. Sudah tentu ini adalah kejadian yang jarang berlaku dengan peluang yang begitu kecil. Malangnya, Todd ditembak pada ketika itu menyebabkan serigala tidak memakan Eric. Todd tiada pilihan selain mati betul-betul di sana, di hadapan mayat teman wanitanya. Ketika itu, pemandu kereta itu ternampak Karen dan Jody melambai. Bagaimanapun, tangan wanita itu ditembak dan peluru itu menembusi jari manisnya. Akibatnya, darah memercik ke merata tempat. Ia menjadi lebih teruk apabila Stern menjadi tidak terkawal. Kemudian kereta itu terbabas ke dalam kereta Todd yang berada di hadapannya, dan menyebabkan kepala Jeff jatuh dari badannya. Akibatnya, satu-satunya harapan Karen dan Jody lenyap dalam sekejap. Wanita yang memandu kereta itu mula bangun. Namun, tidak lama selepas itu dia terkena beberapa das tembakan daripada penembak. Di sini kita juga boleh melihat lelaki yang cuba menyelamatkan anak perempuannya yang tercampak. Karen dan Jody terus menjerit kepadanya untuk berlindung di belakang kereta. Seketika macam ni, Karen suruh ayah Kel 911. Rupa-rupanya, kedudukan bapa itu sudah berada di kawasan yang mendapat liputan isyarat. Penembak yang tidak tahu di mana bapa berada mula menembak tangki kereta sehingga bocor. Akhirnya, kereta meletup dan ada tiada lagi perlindungan untuk bapa. Anda boleh lihat sendiri perlahan-lahan yang dimiliki oleh bapa mati dengan badan terbakar. Sementara itu, seberang di jalan anak perempuan itu masih berjaga penuh dengan luka. Masa dia baru bangun tidur, psikopat jarak jauh menembak kepala anak perempuan itu sehingga pecah. Daripada beberapa minit ini, bukannya semakin sihat, Karen dan Jody terpaksa menonton kematian selepas kematian yang semakin teruk. Mereka juga keliru tentang bagaimana untuk mengelakkan psikopat jarak jauh itu. Kereta pembantu pun tak boleh melintas jalan ni. Sehingga akhirnya, Karen akhirnya muncul dengan merancang dan mereka berdua mesti bertindak sekali malam. Karen berkata bahawa penglihatan penembak adalah lebih sukar apabila terdapat asap pada waktu malam. Ketika malam menjelma, penembak misteri itu berterusan untuk memantau lokasi dan tidak ketinggalan sesaat. Kemudian, Karen yang telah bersedia dengan pemotong dirancang untuk mengoyakkan beberapa tempat duduk di dalam kereta. Pada sebelah lagi Jody mengambil sebotol petrol, sebuah beg mengandungi pakaian, dan kotak minuman yang ditemuinya di bahagian belakang. Nasib baik masih ada 2 minuman di dalam kotak dan mereka meminumnya dengan segera. Selepas itu, Jody mengambil t-shirt demi t-shirt itu berada di dalam beg untuk digunakan sebagai topeng kecemasan. Tanpa berlengah, Jody segera menuangkan sebotol petrol ke tempat duduk kereta, dan Karen membakar ke surat khabar dengan pemetik api. Pada akhirnya, kereta mula terbakar dan mengeluarkan asap. Walau bagaimanapun, asap masih tidak mencukupi untuk diberikan mereka peluang untuk melarikan diri. Dari situ, kemunculan asap psikopat jarak jauh mula mendapat marah kerana penglihatannya semakin tidak jelas. Tetapi tiba-tiba, Karen melihat seorang polis kereta menghampiri lokasi mereka. Ini menunjukkan bahawa panggilan 911 bahawa bapa dipanggil telah berjaya disambungkan dan dikesan. Malah, polis turut membawa 2 penembak tepat yang telah bersedia untuk mengintip kehadiran penembak. Kemudian, polis yang baru tiba sedar bahawa keadaan di lokasi ini tidak baik. Oleh itu, beliau bertanya kepada negeri polis untuk bantuan tambahan. Tetapi sekali lagi, rahang mulutnya terkena tembakan daripada orang misteri itu ketika itu juga. Malang sekali lagi, anggota polis itu berbaring di kedudukan tempat duduk pemandu dan dia secara tidak sengaja terpijak pedal di kereta itu. Dari peluang itu, Karen segera meminta Jody berlari tetapi Jody menolak kerana dia masih tidak mempunyai keberanian. Suka atau tidak, Karen terpaksa berlari seorang diri dan malangnya asap mula menipis. Pada ketika itu, dia ditembak dan mati di tempat kejadian. Sekarang polis yang dahulunya 4, kini telah menjadi 2 orang.
Ketika itu, Jody nekat untuk berlari ke kereta polis yang berada tidak jauh. Pada ketika itu, berlaku tembak-menembak di mana penembak misteri jelas lebih baik daripada polis. Kemudian, Jody yang tiada pilihan lain segera mengambil kereta polis itu. Dia merancang untuk merempuh satu-satunya pokok yang diambil penembak sebagai penutup. Hebatnya, Jody berjaya melakukan ini dan membuat penembak jatuh dari pokok. Jody segera bangun-bangun dan cuba mengambil senapang yang jatuh. Sementara itu, penembak terus mencuba potong tali yang mengikatnya pada pokok itu. Dari sini anda boleh lihat sendiri sosok penembak misteri. Orang ini benar-benar tidak mempunyai apa-apa untuk dilakukan lagi, dan berada di atas pokok menunggu mangsa. Malah, sepanjang filem kami tidak diberitahu siapa dia sebenarnya. Keadaan mendesak ini dibuat Jody takut dan bergegas. Pada masa itu, dia menembak lelaki itu berkali-kali sehingga dia mati di tempat kejadian. Masih tidak berpuas hati, Jody mengambil satu lagi ditembak untuk menembak kepala lelaki misteri itu. Namun semasa memuatkan semula peluru, batang pistol tiba-tiba tersepit. Suka atau tidak, Jody kemudian memukul lelaki itu dengan hujung pistol sehingga mukanya musnah. Kemudian Jody melihat beberapa celah pada senapang itu. Awak boleh katakan baris ini menandakan berapa ramai mangsa yang ada telah ditembak mati di jalan ini. Sebagai perpisahan, Jody mahu memukul kepala lelaki itu sekali lagi. Tetapi malangnya, pistol itu menopang dan menembak Jody di bahagian leher. Sungguh menjengkelkan melihat ini. Jika saya boleh memberi cadangan lebih baik jika adegan dipotong apabila penembak mati. Lagipun, jika anda pergi ke suatu tempat, fikirkan keluar jalan mana yang akan anda lalui. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.